Assalamualaikum dan salam sejahtera. Beriring Cindai Berzapin Biduan jadi penyampai, itulah harapan. Terus bersama saya Umar Wahid dalam 15 minit MMTV edisi 19 Disember 2023. Kita ke berita utama. Semua institusi pendidikan termasuk sekolah dan institusi pendidikan swasta diarahkan mematuhi prosedur operasi standard MySOP dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara MKN selain mengamalkan langkah-langkah pencegahan COVID-19. Arahan dan peringatan itu dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan melalui surat perkeliling bertarikh 18 Disember 2023 susulan sidang media khas Kementerian Kesihatan yang melaporkan berlakunya peningkatan penularan kes COVID-19 di negara ini. Ia sebagai persiapan dan persediaan terutama bagi semua pihak pengurusan sekolah sebelum cuti penggal ketiga berakhir pada 1 Januari ini apabila sesi persekolahan bersambung semula pada 2 Januari 2024. Antara peringatan tersebut adalah mengekalkan tahap kebersihan diri, individu bergejala dinasihatkan berehat di rumah dan tidak pergi ke tempat tumpuan ramai, namun jika perlu ke tempat awam dinasihatkan memakai pelitup muka bagi mengelakkan penularan jangkitan. Kumpulan berisiko tinggi seperti warga emas, individu penyakit kronik, individu imuniti rendah dan ibu mengandung juga digalakkan untuk memakai pelitup muka, mengamalkan TRIS dan segera berjumpa doktor jika gejala bertambah teruk. Warga pendidik dan pelajar juga disarankan untuk mendapatkan rawatan antiviral Paxlovid bagi individu positif COVID-19 dan berisiko tinggi bagi mengurangkan risiko komplikasi jangkitan yang serius. Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Sektor Operasi Sekolah Azman Adnan berkata, pihaknya juga menggalakkan supaya mendapatkan dos primer vaksin dan dos penggalak vaksin bagi mengurangkan risiko penularan jangkitan, morbiditi dan kematian terutamanya bagi golongan yang berisiko tinggi. Kementerian Pendidikan menyediakan 5 garis panduan dalam tata cara pengurusan murid bergejala dan positif COVID-19. Antaranya perlu menyediakan bilik isolasi bagi menempatkan murid bergejala atau positif COVID-19 sebelum mendapatkan rawatan. Malaysia kini turut menjadikan negara China sebagai contoh model pembangunan ekonomi selepas sebelum ini hanya mengambil Jepun dan Korea Selatan sebagai contoh. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemilihan negara model ini berlandaskan dasar pandang ke timur yang diperkenalkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1982 untuk mempelajari strategi pemodenan ekonomi. Ulasnya lagi, Malaysia menyokong dasar luar yang teguh dan bebas serta negara akan kekal berurusan dengan China bergantung kepada kepentingan Malaysia. Tambahan lagi, Malaysia perlu terus bergerak selari dengan negara-negara maju yang lain dari sudut teknologi digital, keselamatan cyber dan isu-isu yang lain sedang mengubah dunia. Anwar berkata demikian ketika melakukan lawatan kerja 5 hari ke Tokyo mulai 15 Disember bagi menghadiri sidang kemuncak sempena ulang tahun ke-50 persahabatan dan kerjasama antara Jepun dan ASEAN. Permusuhan kaum dan agama bukan sahaja perlu dihindari tetapi dinoktahkan untuk mengubah minda masyarakat dalam memperkukuh hubungan rakyat Malaysia bagi membina sebuah negara maju. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata semua pihak hendaklah mengubah minda dan membebaskan diri daripada permusuhan kaum dan agama yang dilihat boleh menjejaskan perpaduan sesama rakyat. Beliau berkata demikian sewaktu bertemu diaspora Malaysia di Tokyo, Jepun dalam sesi santai minum petang semalam dan dimuat naik dalam Facebook beliau hari ini. Perdana Menteri selesai mengadakan lawatan kerja ke Jepun bermula 16 hingga 18 Disember lalu untuk menyertai sidang kemuncak peringatan ASEAN Jepun. Dalam lawatan itu, beliau mengadakan mesyuarat 2 hala dengan rakan sejawat beliau dari Jepun, Fumio Kishida. Tambahnya, lawatan kerja ke Jepun berjaya menarik potensi pelaburan bernilai 6.56 bilion ringgit sekaligus disifatkan berjaya dan membanggakan. Semalam, Perdana Menteri menganggap lawatan kerja 5 harinya ke Jepun berjaya dan amat menggalakkan apabila membawa pulang potensi pelaburan ke negara kira-kira 6.56 bilion ringgit dan jumlah itu sekaligus menjadikan keseluruhan pelaburan dari negara itu terhadap Malaysia meningkat kepada 30 bilion ringgit setakat ini. Bekas Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isham Jalil mengakui tidak terkilan selepas dipecat oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi akibat kelantangannya mengkritik kepimpinan parti itu. Bekas Ketua Penerangan UMNO itu berkata perjuangannya cukup jelas menjaga kepentingan dan hak orang Melayu kerana perkara itu tidak diutamakan selama UMNO diterajui Ahmad Zahid.
Katanya lagi pertelingkahannya dengan pengerusi Barisan Nasional itu bermula selepas Isyam sebelum ini menggesa Ahmad Zahid untuk membuat referendum bersama UMNO ketika proses pembentukan kerajaan perpaduan dengan Pakatan Harapan. Mengulas lanjut, Isyam dalam tegurannya berkata Ahmad Zahid sepatutnya bertanya kepada pengundi punca mereka tidak keluar mengundi sehingga menyebabkan kekalahan BN di Kemaman. Beliau berkata demikian menerusi rancangan Temu Bual Podcast Cakap Depan yang disiarkan secara eksklusif oleh MMTV. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya pelbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan pelbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kita kembali lagi. Orang ramai digalakkan memakai pelitup muka ketika berada dalam pengangkutan awam meskipun kerajaan tidak menguatkuasakan lagi arahan tersebut. Memaklumkan perkara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Loke Siu Fook berkata saranan tersebut ekoran peningkatan kes COVID-19 di seluruh negara seperti yang dilaporkan Kementerian Kesihatan KKM. Beliau berkata demikian selepas merasmikan persidangan kerjasama dan pertukaran serantau koridor perdagangan darat laut antarabangsa baru China, Chongqing, Malaysia hari ini. Semalam, utusan Malaysia melaporkan kerajaan tidak bercadang melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP walaupun kes COVID-19 telah meningkat melebihi 20,000 kes sejak kebelakangan ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata sebaliknya Kementerian Kesihatan akan memberi penekanan kepada pengurusan melalui 5 strategi untuk menghadapi peningkatan kes jangkitan virus itu tanpa mengulangi sekatan seperti mana dilalui ketika awal pandemik COVID-19 pada awal 2020. Pemergian 3 seniman tanah air dalam tempoh 2 hari berturut-turut merupakan satu kehilangan besar buat negara. Presiden Persatuan Karyawan Malaysia, Datuk Freddy Fernandez menyifatkan kematian penyanyi Ibnu Riza, Datuk M. Kilau dan pemuzik Lewis Pragasam amat mengejutkan. Menurutnya, ketiga-tiga seniman itu adalah ahli karyawan yang aktif sepanjang hayat mereka dengan menghiburkan rakyat di negara ini berdekad lamanya. Freddy berkata karyawan sebelum ini turut membantu mereka dengan pelbagai inisiatif yang termampu di saat mereka mengalami keuzuran. Pada 17 Disember lalu, Ibnu 62 tahun meninggal dunia akibat menderita kanser limfoma, sementara pemain drum terkemuka yang digelar ikon irama jazz Malaysia, Lewis Pragasam 66 tahun, meninggal dunia akibat serangan jantung. Selang sehari kemudian, negara dikejutkan dengan perkabaran duka apabila Datuk M. Kilau, 85 tahun yang diberi julukan Raja Gelik Malaysia, meninggal dunia akibat komplikasi penyakit. Berita luar negara. Seorang imam surau di Condet, Jakarta Timur nyaris menjadi mangsa tikaman seorang penduduk tempatan yang merasa terganggu dengan bacaan Al-Quran dan zikir baru-baru ini. Suspek yang dikenali sebagai MAA dikatakan tinggal berdekatan surau tersebut manakala kejadian berlaku sekitar pukul 7.45 malam waktu tempatan selepas jemaah surau selesai menunaikan solat Isya. Seperti biasa, bacaan imam semasa solat akan dipancarkan melalui alat pembesar suara, namun suspek dikatakan terganggu mendengar bacaan itu. Lelaki berusia 26 tahun itu kemudian mengambil pisau dari dapur rumahnya dan menuju ke arah surau tersebut. Dia menunggu sehingga imam keluar dari surau. Sejurus imam yang dikenali sebagai LFF keluar, suspek terus menyerangnya namun mangsa sempat mengelak. Penduduk berjaya menangkap suspek lalu membawanya ke balai polis terdekat. Lebih 100 maut manakala 96 lagi cedera akibat gempa bumi yang melanda wilayah sempadan Gansu, Shanghai di China semalam. Pusat Seismologi Eropah Mediterranean EMSC menetapkan gempa bumi berkenaan dengan magnitud 6.1 di rantau itu. Dilaporkan gempa itu berada pada kedalaman 35 km dengan pusat gempa terletak 102 km ke barat daya Lanzhou, China. Suruhanjaya Kebangsaan China bagi Pencegahan, Pengurangan dan Bantuan Bencana serta Kementerian Pengurusan Kecemasan sudah mengaktifkan bantuan kecemasan bencana peringkat 4. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat.
Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita beralih ke berita ekonomi. Kadar agihan pendapatan bagi Amanah Saham Bumi Putra ASB untuk tahun 2023 yang bakal diumumkan pada minggu ini dijangka lebih baik dari tahun sebelumnya. Pensyarah Kanan Universiti Keusahawanan Koperasi Malaysia, Profesor Madya Dr. Abu Sofyan Yaakob berkata, agihan pendapatan saham amanah itu pada tahun ini dijangka sekitar 5 hingga 5.5%. Ujarnya ekonomi tempatan baru saja memperlihatkan pemulihan selepas pandemik, maka kadar agihan pendapatan ASB masih belum mampu untuk kembali kepada paras sekitar 7% yang kali terakhir disaksikan pada 2018. Bagi tahun kewangan 2022, kadar agihan pendapatan ASB adalah sebanyak 3.35 sen bersama bonus 1.25 sen untuk memberikan jumlah 4.60 sen seunit, selain terdapat bonus tambahan sebanyak 0.5 sen seunit untuk 30,000 unit pertama bagi setiap pemegang unit. Selain itu, penganalisis ekonomi Putra Business School PBS Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berpendapat agihan pendapatan ASB adalah sekitar 5% tahun ini. Bank Negara Malaysia BNM semalam mengumumkan pengeluaran duit shilling peringatan bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-100 Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI. Bank Pusat dalam kenyataannya berkata duit shilling peringatan ini dikeluarkan dalam dua denominasi iaitu duit shilling peringatan perak sterling berwarna proof dan duit shilling peringatan emas Nordic Brilliant Uncirculated. Bagi memberikan peluang yang saksama kepada orang ramai untuk membeli duit shilling edisi terhad ini, BNM berkata setiap individu hanya boleh membeli satu set 2 dalam 1, satu keping duit shilling perak sterling berwarna proof dan tidak lebih daripada 5 keping duit shilling emas Nordic. Orang ramai boleh membuat tempahan menerusi pautan duit.bnm.gov.my mulai pukul 11 pagi 18 Disember 2023 hingga pukul 11 malam pada 1 Januari 2024. BNM turut menasihatkan orang ramai supaya membuat tempahan menerusi sistem dalam talian BNM dan bukannya melalui mana-mana pihak atau kemudahan tempahan lain yang tidak sah. Berita sukan. Rombakan pemain sedia ada bagi pasukan Selangor FC berkemungkinan besar akan berlaku untuk membentuk skuad yang lebih mantap dalam menghadapi kejuaraan Liga Malaysia pada musim depan. Dari satu sudut, Selangor sudah berada di landasan sebenar untuk kembali ke zaman kegemilangan walaupun gergasi merah kuning gagal menjulang sebarang gelaran untuk musim 2023. Jurulatih Tan Cheng Ho berkata Selangor muncul pasukan kedua terbaik pada musim kali ini dalam kempen Liga Super dengan kali terakhir berada di kedudukan itu pada tahun 2014. Jelasnya perkara itu adalah salah satu daripada perancangan musim depan dan beliau juga berharap persiapan pramusim 2024 akan mendepan kelab-kelab terkuat di Asia. Penyerang Kuala Lumpur City KL City FC Romel Morales sah menjadi pilihan pengendali Harimau Malaya Kim Pan-gon selepas dipanggil bagi menjalani kem latihan pusat yang bermula Selasa depan. Kehadiran Morales sebagai penggepur bagi menghadapi Piala Asia 2023 dilihat menjadi satu nilai tambah buat skuad negara selepas pemain kelahiran Colombia itu mempamerkan aksi terbaik bersama kelabnya musim ini. Dalam pada itu, Pan-gon turut menyeraikan semula 3 lagi pemain dalam skuad kali ini iaitu 2 pemain tengah Johor Darul Takzim JDT, Syamir Kuti Abah, Nakso Insa serta pemain pertahanan Selangor FC Ahmad Kuzaimi PE. Beliau turut mengekalkan seramai 22 daripada 25 pemain yang telah dipanggil pada kem latihan pusat terdahulu bagi 2 perlawanan kelayakan Piala Dunia 2026, Piala Asia 2027 menentang Kyrgyzstan dan Taiwan bulan lalu. Bagi saingan Piala Asia 2023 di Qatar nanti, Malaysia akan berada dalam kumpulan E akan bertemu Jordan di Stadium Al Janoub pada 15 Januari, manakala Bahrain pada 20 Januari di Stadium Jassim bin Hamad dan Republik Korea di Stadium Al Janoub pada 25 Januari 2024. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Rabu 20 Disember 2023. Jangan lupa dapatkan Akhbar Utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Umar Wahid. Assalamualaikum dan jumpa lagi.